Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan kempen beli barangan Malaysia pada Sabtu bertujuan mempergiatkan pengusaha industri tempatan. Seruan untuk membeli barangan buatan tempatan ini telah lama dilaksanakan, namun ia dilihat bermusim. Dan dengan penumpuan diberikan kerajaan terhadap perkara ini menerusi pelancaran kempen semalam, bagaimana untuk melestarikan kempen beli barangan Malaysia secara lebih berkesan. Untuk membincangkan perkara ini bersama kami menerusi Skype ketika ini ialah pengerusi eksekutif IGRO iaitu Nordin Abdul Malik. Assalamualaikum Nordin, terima kasih bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, apabila kita bercakap tentang mungkin rakyat Malaysia yang memulakan perniagaan, yang sudah mempunyai perniagaan, kebanyakan produk yang kita lihat adalah mungkin mereka melihat kepada produk yang hampir sama yang ditawarkan dalam pasaran. Bagaimana untuk kita melihat produk itu perlu mempunyai keunikan yang perlu difahami oleh pengusaha-pengusaha ini, dan bagaimanakah keunikan ini harus ditampilkan beserta dengan kualiti supaya rakyat pembeli tempatan lebih percaya kepada produk tempatan? Okay. Pertamanya saya fikir inilah memang saat yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, khususnya golongan peniaga atau usahawan di seluruh negara, iaitu mereka mahu melihat bahawa proses perniagaan kita pada hari ini akan berjalan seperti biasa, berjalan dengan rancak. Dan pengalaman kami yang sejak kebelakangan ini bertemu dengan pelbagai golongan usahawan di seluruh negara. Sebenarnya usahawan pada hari ini yang sudah terkesan dengan PKP COVID baru-baru ini, mereka memang mengharapkan supaya kerajaan memberikan tumpuan kepada akses perniagaan dan juga pasaran, kerana apa yang mereka mahukan adalah peluang mereka untuk mendapatkan pasaran barangan dan produk mereka sebesar dan seluas yang mungkin. Dan yang kedua, mereka mahukan sumber pendapatan mereka yang telah terjejas ini dapat dipulihkan dengan segera. Jadi cumanya sekarang ini dalam konteks itu, apa yang penting sekarang ialah bagaimana untuk kita memastikan apa yang diharapkan daripada perbelanjaan ini akan berlaku, sama ada daripada sumber kerajaan itu sendiri ataupun sumber daripada rakyat itu sendiri. Jadi dalam konteks IKS yang ada pada hari ini, sebenarnya kita tidak ada isu yang berkaitan dengan kualiti ataupun produk yang ada di pasaran, khususnya yang dimiliki oleh IKS tempatan. Sebenarnya sebelum COVID sendiri pun, sebelum pandemik ini, memangnya kita antara negara pengeluar terbaik yang mempunyai kualiti dari segi produk-produk yang ada di Malaysia ini, dan malah kita telah pun sampai ke pasaran di peringkat antarabangsa. Tetapi saya setuju dengan pandangan Saudara Najib sebentar tadi bahawa dalam produk IKS yang ada pada hari ini, memang kita tidak nafikan banyak juga produk-produk IKS yang bersifat bersaing di antara satu sama lain atau mengeluarkan produk yang sama. Jadi ini kita dapat lihat dalam konteks produk-produk yang sekarang ini yang begitu bersaing di antara mereka ialah antaranya produk makanan. Dan kita tidak nafikan ramai di kalangan rakyat di negara kita ini yang mengusahakan industri IKS, khususnya di kalangan Bumi Putera, yang sangat bertumpu kepada produk-produk yang berasaskan kepada makanan ini. Tetapi pada hari ini kita tidak ada masalah sebenarnya untuk menjual produk-produk ini, kerana ketika COVID-19 ataupun ketika PKP tempoh hari, kita dapati bahawa produk-produk makanan khususnya yang dikeluarkan oleh IKS dari seluruh negara masih mendapat permintaan yang tinggi, dan antara yang tertinggi diurusniagakan atau diniagakan melalui talian online dan sebagainya. Cumanya sekarang ini saya fikir setelah kita melalui proses PKP tempoh hari, apabila new norm dalam ataupun norma baru dalam perniagaan ini, ianya sedikit sebanyak sebenarnya telah memberi kesedaran kepada IKS tempatan untuk mereka pertama menukar corak perniagaan mereka, kedua menambah baik kepada kepada mutu dan kualiti produk mereka, serta juga dari segi kaedah kreativiti mereka untuk memasarkan produk-produk mereka ini.
Dan pengalaman kami contohnya kemarin sahaja kita telah bertemu dengan usahawan-usahawan di Kuala Lumpur yang mereka ini merupakan usahawan-usahawan di bawah program Pesat Kejiranan Rukun Tetangga misalnya. Mereka telah mempunyai kesedaran yang baru, iaitu bagaimana kalau sebelum ini mereka tidak pernah mempunyai syarikat mereka sendiri. Jadi hari ini mereka telah bercita-cita untuk membuka syarikat dulu, berniaga di rumah. Mereka fikir tidak perlu menubuhkan syarikat dan berdaftar dengan SSM misalnya. Kemudian yang kedua, mereka juga telah mula menyedari bahawa apabila mereka telah boleh menyebarluaskan maklumat berkaitan dengan produk mereka, mereka perlu meningkatkan juga kualiti-kualiti yang diperlukan di dalam dasar berkaitan pemakanan. Seperti mereka perlu mempunyai pensijilan halal, mereka perlu mempunyai pensijilan Kementerian Kesihatan. Dan yang ketiganya, dari segi branding ataupun image produk mereka juga. Kalau dulu sebelum ini packaging mereka tidaklah begitu menarik, tetapi hari ini mereka telah mempunyai kesedaran untuk datang belajar, berkongsi pengalaman dengan usahawan-usahawan yang berjaya ketika COVID tempoh hari untuk mereka belajar apakah sebenarnya yang menjadi tarikan dan keyakinan kepada pelanggan tentang produk-produk yang ada. Cuma persoalannya sekarang ini ialah bagaimana untuk kita perlu memastikan dengan kempen yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kemarin, Berbelanjalah Untuk Malaysia ini, akan benar-benar sebenarnya akan dapat dirasai dan digerakkan semula. Sebenarnya apa yang dimahukan oleh usahawan ketika ini bukanlah semata-mata mahukan pembiayaan mudah atau nak bagi bantuan macam-macam. Yang penting bagi mereka sekarang ialah bagaimana untuk memastikan perbelanjaan itu benar-benar akan berlaku dan impak ekonomi itu akan dapat dirasai bukan sahaja oleh pengusaha atau usahawan itu juga, tetapi mereka yang bekerja dengan sektor ini dan sebagainya. Jadi untuk itu, kita tidak hanya boleh melihat semata-mata berbelanja dalam aspek barang-barang keperluan seperti barang-barang makanan sahaja semata-mata. Tetapi kita perlu melihat juga bagaimana kaedah-kaedah yang boleh meningkatkan juga jualan dan daya berbelanja di kalangan rakyat. Yang antaranya seperti sektor pelancongan. Walaupun kita lihat sektor pelancongan ini lebih kepada untuk mengisi masa-masa rakyat Malaysia untuk bercuti dan sebagainya, tetapi impak kepada pelancongan ini juga amat besar. Contohnya kami sendiri membantu usahawan-usahawan di luar bandar ketika selepas sahaja PKP ini membenarkan rentas negeri misalnya. Kita lihat sudah ada trend rakyat Malaysia ini yang menyokong kepada usaha untuk pelancongan domestik. Jadi dengan pakej-pakej yang kita tawarkan itu membolehkan mereka ini turut sama menyumbang, membeli makanan-makanan tempatan, produk-produk tempatan, keras tangan dan sebagainya. Jadi dalam arti kata lain, perbelanjaan ini juga boleh dirancangkan melalui aktiviti-aktiviti yang lebih meluas lagi dengan usaha-usaha lain yang bersifat berkesinambungan di antara satu sama lain. Bukan sahaja untuk mereka berbelanja, tetapi juga mereka dapat bersantai, bercuti dan sebagainya. Jadi ini menambah luaskan lagi impak ataupun anjakan berganda itu atau quantum leap itu akan berlaku daripada perbelanjaan yang dilakukan sama ada oleh rakyat ataupun kerajaan sendiri. Tetapi bermakna semua pihak memainkan peranan, bukan sahaja peniaga itu, bukan sahaja kerajaan menyediakan kempen sebegini, ruang itu diberikan, tetapi juga rakyat perlu menyambut dengan membeli barangan Malaysia dan paling pentingnya menjaga kualiti dan akhirnya sekali bagaimana kesan gandaan positif ini harus diraih dan juga disebarluaskan. Encik Nordin, kita tahu ada banyak perbincangan yang kita boleh cakap tentang perkara ini, tapi itu sahaja masa yang kita ada. Kita akan terus berhubung dari semasa ke semasa untuk kita berbincangkan perkara ini. Itu tadi merupakan pengerusi eksekutif IGRO iaitu Nordin Abdul Malik membincangkan tentang perkara ini yang saya kira amat penting sekali apa yang dimuka oleh Perdana Menteri pada sebelum ini.